Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita bertemu lagi. Ya, saya segenap sebulan kita bertemu. Dulu ujung Ramadan 27 tak silap saya. Hari ni 27 Syawal. Sekejap masa tu. Orang kata berlalu dengan begitu pantas ya. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan masih lagi bersemangat untuk terus istiqamah, salat berjemaah dan sebagainya. Walaupun Ramadan itu sudah semakin jauh meninggalkan kita dan Syawal pun dah nak habis. Puasa 6 dah habis belum? InsyaAllah InsyaAllah lah. TTDI ni hebat, ibadahnya selesai. Kalau tak selesai tak apa, ada lagi berbaki 3 hari kot, 2 hari 3 hari lah. Tapi kalau hari ni baru nak start puasa 6 tak cukup. Tak cukup lah. Jadi puasa 3 je lah. Puasa 6 tak cukup. Tapi insyaAllah lah, saya yakin mungkin kita dah habis. Mana yang mungkin belum nak mengqadakkan lagi puasa-puasa yang tertinggal tu, settlekanlah cepat-cepat sebab ini hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hutang dengan manusia tu kita rasa dah kalang kabut jugalah nak membayarnya. Tapi kalau hutang dengan Allah tu, kalau boleh bayarlah cepat-cepat. Jangan tunggu lagi 3 hari nak Ramadan akan datang kalang kabut sampai dah kena bayar fidyah dan sebagainya. Sebab terlalu banyak open house tu, kemah banyak, ustaz pun susah nak parking tadi. Paksa parking kat tepi tu, dah tak boleh nak masuk kereta saya. Tapi tak apalah, insyaAllah bila majlis tu hari ni? Malam ni? Oh, malam tadi dah habis dah. Terlopeh ustaz. Tak apalah jadi saya pun kena kabut juga semalam pun ada orang ramai datang rumah dan sebagainya. Tak apalah tu, ziarah-menziarahi itu satu sunnah Rasulullah. Teruskan, tak ada masalah. Selagi kita ada Syawal yang habis, Zulkaidah masuk pun buat lagi open house. Mungkin jugalah open house untuk orang pergi haji dan sebagainya. Mungkin ada lah ya. Jadi insyaAllah kita akan kalau masa mula-mula saya datang dulu, kita cerita lebih pada umum lah maknanya bagaimana jadi seorang Muslim yang hebat. Saya ambil satu chapter saja ataupun satu juzuk saja daripada apa yang saya cerita dulu, iaitu menghayati bacaan ibadah dan solat seharian. Masya Allah, Ustaz Azmi kata orang TTDI ni nak ustaz datang selalu, dia kata. Ya ke? Alhamdulillah, terharu pula saya rasanya. Saya ingat sekali hari tu habis dah serik, tak nak panggil saya dah. Alhamdulillah lah. Maknanya nak panggil saya lagi hari ni saya datang pula, daripada rumah saya datang, daripada Kajang ni saya datang tadi ni. Semata-mata jumpa tuan-tuan. Jadi saya biasanya di mana-mana masjid dan surau, bila nak panggil saya secara orang kata berkala tu, saya akan fokus kepada bacaan-bacaan ibadah, terutama bacaan solat. Seperti mana saya pernah cerita dulu, ingat tak ingat tu, sebulan lepas tu saya cerita, kita solat berapa lama dah kita solat, kita kena muhasabah lah diri kita. Kalau kita dah hidup mungkin 60 tahun, mungkin dah 50 tahun dah kita solat, tapi adakah kita memahami bacaan-bacaan apa yang kita baca dalam solat? Itu penting sekali. Tapi hari ini sebagai permulaannya, saya nak fokus kepada perkara yang berlaku sebelum solat.
ya. Dia kita step by step lah, sekali tiap-tiap kali saya datang sini insya-Allah, jika diizinkan Allah itu, kita akan ambil satu tajuk setiap kali, ya. Tak adalah lama sangat, ya, insya-Allah. Maknanya hari ini saya nak fokus kepada azan dulu. Azan dan iqamah, ataupun orang Melayu sebut bang dan kamat. Itu istilah kita lah, kreatif kita ni kan, bunyi lain dah tu. Macam mana boleh datang bang, ada tuan-tuan tahu sejarah bang tu. Kalau bang saya tak tahu, tapi kalau azan saya tahu. Kan orang kampung kata bang, dah bang belum? Dan kita pun kejut juga tu, macam mana datang perkataan BANG tu. Mungkin daripada bar kot, Allahu Akbar, Akbar, Akbar jadi bang pada hujung. Ya. Tapi kita nak cerita azan. Ruminya AZAN. Apa makna azan? Apa makna azan? Yalah, semua orang tahu kan, azan ni seruan, panggilan untuk apa orang kata, menunaikan solat, ya. Maknanya ada orang dengar tapi buat tak tahu je, ataupun memang dia tak dengar, terlepas. Tapi kita sebagai orang dewasa lah, yang normal ni biasanya dengar azan ni terkejutnya. Sebelum azan lagi pun kita dah terbangun dah pun, ya. Itu biasa. Tapi saya nak tanya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, macam mana boleh dapat perkataan azan tu? Melayu dia memanglah AZAN, tapi Arab dia macam mana? Alif, tanda panjang ni macam ombak, ya, untuk baca mat panjang kan, tanda panjang macam tu ejaan Arab dia. Alif tanda panjang, zal alif nun, zal alif nun. Kita tahu dia seruan, tapi kenapa perkataan tu dia berasal daripada perkataan azan? Azan ni asal daripada perkataan apa? Itu rahsia tu nak cerita. Sebab kita tahu azan ni memang seruan. Bila dengar tu kita nak semayang kan, nak solat. Apa original perkataan? Itu yang kita nak belajar tu secara mendalamnya. Walaupun bunyinya remeh, azan pun Ustaz ajar tu, semua orang tahu azan ni. Kalau bukan Bilal, bukan muazzin pun kita tahu, kan. Tapi benda-benda remeh ni lah kita kena mendalam tahunya. Sebab untuk menjadi seorang Muslim yang betul-betul berkualiti dan memahami falsafah setiap benda yang telah Allah aturkan dalam kehidupan kita, terutama dalam fokus kita ni ialah ibadah solat seharian kita, supaya dia memberi erti yang cukup berkesan pada hati kita. Balik tadi, azan tu apa makna dia? Apa asal dia? Asal dia daripada perkataan udhunun. Ma makna udhunun? Ini konsep kita belajar ni sebenarnya bahasa Arab ibadah, tuan-tuan. Bahasa Arab ni banyak jenis. Ini salah satunya bahasa Arab ibadah. Lughatul Arabiyyah, al-lughatul Arabiyyah lil ibadah. Kalau saya ajar dekat IKIM tu bahasa Arab komunikasi je, umum. Saya tak ajar ibadah dalam radio, tapi ini memang fokus pada ibadah. Dia asal daripada perkataan udhunun. Apa makna udhunun? Yang belajar bahasa Arab sini ramai kot belajar bahasa Arab ni. Apa makna udhunun? Telinga. Kita dengar azan melalui apa? Mata, mulut, lutut, kaki. Udhunun, telinga. Alif, zal, nun. Itu asal. Alif, zal, nun. Udhun, bukan ozon. Ozon tu sains. Lapisan ozon. Ini udhun. Udhun ni kalau anak-anak kita memang tahu punya lah, cucu-cucu belajar sekolah kamu dia tahu tu. Udhunun ni telinga, anggota badan. Udhun. Tapi macam mana daripada udhun boleh jadi azan? Apa kaitan dia? Udhun, alif, zal, nun bari depan semua tu, udhunun, itu singular.
Singular maknanya satu, kan? Tunggal lah. Kalau orang putih kata singular, orang Arab kata mufrad, maknanya satu telinga. Tapi azan plural, jamak. Pernah dengar tak tu? Alhamdulillah, bagus. Tapi dia asal pasal azan tu saya rasa ramai kita tak menyedarinya. Daripada uzun satu telinga, azan banyak telinga. Maknanya bila orang dengar azan, adakah satu telinga je yang mendengar? Banyak telinga yang dengar. Itu pasal kita ni dengar azan, kita datang masjid. Itu asal perkataan dia. Itu yang pertama. Dari segi bahasanya, dari segi istilahnya, betul lah yang tuan-tuan sendiri sedia maklum tu, seruan kan untuk mengajak kita menunaikan salat. Satu lagi saya nak tanya, saya suka tanya ni, tapi akhirnya ustaz jawab lah balik. Tapi sekali kita imbas balik lah. Kalau kita mungkin pernah ustaz-ustaz sebelum ni cerita ke, tak apalah, anggap sebagai ulang kaji. Tapi kalau ini adalah pertama kali tuan-tuan mendengar, ini satu rahsia dan satu sejarah dalam hidup tuan-tuan perempuan. Selama ni kita dengar azan, mungkin kita take for granted. Kita buat orang kata apa, buat dek je lah istilahnya, buat tak tahu je kadang-kadang. Ataupun kadang-kadang kita dengar azan, minta maaf lah, masih lagi berbual-bual, borak-borak, ketawa-ketawa mendengar azan. Itu biasa, mana-mana saya pergi macam tu lah keadaannya. Tadi saya tak nampak lah sebab saya pun kelakar parking tadi, saya tak perasan lah. Tapi kebanyakan masjid saya pergi, biasanya jemaah-jemaahnya masa tengah azan tu rancak lagi berbual dia. Dia rasa time tu je syok sangat tu. Sepatutnya bila kita dengar azan tu ada. Sebab itu kita kena tahu rahsia dia. Sebab nak dapat azan ni bukan satu benda yang mudah tau tuan-tuan. Bila bermulanya sejarah azan tu? Tu kita kena tahu. Supaya orang kata, Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. Sebab bila kita tak tahu dia punya sejarah, apa punca dia, tu yang kita kadang-kadang buat tak tahu je pasal azan ni. Kita anggap benda tu tak ada apa pun, biasa je. Kita anggap dia macam satu announcement saja. Announcement, pengumuman, macam pengumuman lain-lain. Sedangkan ni pengumuman yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena tahu. Okey, dia mula daripada tahun bila azan ini? Azan ni dia bermula memang sejak daripada awal penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Tapi Rasulullah dah sampai Madinah lah. Iaitu kata riwayat pakar sejarah Islamnya, sama ada satu hijrah atau kedua hijrah. Dia tak lari pada tu. Maknanya kalau sekarang 1437 hijrah, sudah 14,436 tahun azan itu berkumandang dengan lafaz yang sama. Tidak ada siapa pun yang cuba untuk mengubahnya, walaupun ada percubaan-percubaan, mungkin bukan di Malaysia tetapi di Turki pernah berubah azan menjadi bahasa Turki dan sebagainya. Ketika zaman sekularisme Turki cuba nak ubahkan, nak asingkan agama dengan kehidupan seharian, maka mereka cukup allergic bila mendengar azan dalam bahasa Arab. Mereka cuba tukar dalam bahasa Turki, tapi alhamdulillah benda itu tidak kekal lama. Kerana benda yang tak betul memang dia tidak akan kekal lama. Hinggakan Turki sekarang Masya Allah dengan sangat naik dia punya kesedaran terhadap Islam, sampai nak jadi kudeta gitu kan, tak jadi, rampasan kuasa dan sebagainya. Itu kita tak nak cerita lah pasal tu. Cuma nak katanya pernah ada percubaan untuk tukar. Bayanglah kalau kita kat Malaysia ni azan, Bilal kita azan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau kejut orang yang tak pernah pergi subuh datang, insaf datang, kan? Sebab terkejut tengok, kan? Bayanglah kalau macam tu, tak sedap pun ya juga kan. Walaupun kita orang Melayu, tapi nak azan tu tak apa hati kalau sebut bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris ke, kan? Bahasa Minang ke, tak boleh. Dia mesti nak bahasa Arab. Walaupun kita tak mahir bahasa Arab pun, kita nak dengar dia dalam bahasa Arab. Itu dia, satu ataupun dua hijrah permulaan dia.
Lama tu kan, zaman Rasulullah SAW. Adakah ia merupakan wahyu daripada Al-Quran, azan ini? Sudah tentulah dia tidak merupakan lafaz yang exactly dalam Al-Quran. Tapi macam mana boleh dapat azan tu? Ya, betul, dia adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia bukan ayat Al-Quran. Sebahagian besarnya lah kan. Dapat macam mana? Pada zaman permulaan Islam, bila Rasulullah dah berhijrah ke Madinah, ya, nak membina masyarakat. Sebelum itu sudah adalah pensyariatan solat. Cuma solat ini dibuat tidaklah secara jemaah yang ketara ataupun secara beramai-ramai pada permulaannya. Jadi bila umat Islam semakin ramai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan satu mekanisme ataupun kaedah yang terbaik untuk mengumpulkan semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan solat secara berjamaah. Jadi memikirkanlah satu metod yang sesuai. Macam mana nak panggil orang untuk berkumpul menunaikan solat secara berjemaah ini. Jadi itu fikir. Rasulullah ni dia tak fikir sendiri. Dan kalau Rasulullah ni, kalau ikut kehebatan Rasulullah dalam kekasih Allah, boleh sahaja Rasulullah itu berdoa kepada Allah, minta ilham, insya-Allah doa Rasulullah ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hebat, Rasulullah ini merupakan satu pemimpin yang cukup hebat. Dia tidak hanya terus berdoa kepada Allah, ya Allah bagi aku satu cara untuk aku panggil orang untuk solat berjemaah. Tapi Rasulullah mengadakan mesyuarat. Ini memang ada dalam hadis sahih Bukhari, ya, dan Muslim, menceritakan tentang asal usul azan ini. Rasulullah panggil mesyuarat, sahabat-sahabat baginda dikumpulkan, semua sahabat Rasulullah ini. Dan bila dikumpulkan itu, baginda mengadakan mesyuarat lah. Maknanya bertanya kepada sahabat-sahabat. Macam kita lah nak buat majlis raya, mesti ada mesyuarat. Mana boleh main redah gitu je kan. Nak buat hari tu majlis masa bulan Ramadan dengan pelbagai aktiviti, mesti ada mesyuarat, AJK masjid sebagainya kan. Rasulullah yang cukup hebat tu pun buat mesyuarat juga, sedangkan dia insan luar biasa kan. Jadi Rasulullah pun kumpulkan sahabat, tanya kepada sahabat semualah, tanya pendapat masing-masing. Bagaimana caranya kita nak panggil orang untuk solat berjemaah? Dia nak bagi tahu orang masuk waktu. Kalau sekarang tak apa, ada jam digital kita boleh tengok dengan tepat, ya, subuh 5.51 kita boleh tengok dengan tepat. Ya, zaman Rasulullah tidak ada jam, ya, hanya melihat kepada matahari dan sebagainya. Tengok fajar naik dah okey, merah dah subuh, macam tu kan, gelincir matahari, ya. Tapi berapa ramai orang tahu gelincir matahari itu macam mana? Sedangkan zaman Rasulullah itu orang baru ramai berjinak-jinak terhadap Islam, mereka baru lagi masuk Islam dan sebagainya, maka mungkin belum betul tahu macam mana teknik nak tahu masuknya waktu kalau tidak ada sesuatu kaedah yang orang kata lebih tepat lah, ataupun yang mudah untuk orang memahami ataupun tahu masuknya waktu solat dan berjemaah dan sebagainya. Jadi banyaklah sahabat ni memberi pendapat mereka. Antara pendapat yang masyhur dalam hadis Rasulullah SAW, antaranya pertama, ada sahabat mengatakan kita naikkan bendera. Naikkan bendera maknanya macam satu, ya, petanda lah. Duduk atas bukit, ya, dekat Madinah tu banyak bukit kan, jadi naikkan bendera, nampak aja bendera tu, itu dah masuk waktu lah tu. Tapi mungkin di situ kurang efektifnya, kurang kesan, sebab mungkin tak semua yang orang boleh nampak bendera tu, walaupun duduk macam mana, jauh ke macam mana pun tak nampak. Jadi pendapat ini, ya, Rasulullah hormati, tetapi tidak diterimalah oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ada pula sahabat, ya, yang mengatakan kita tiuplah satu alat bunyi, macam satu alat kalau kita sekarang macam trompet lah, ya, alat ya, kalau zaman dulu tu macam gading gajah lah, ya, gading gajah yang digunakan untuk tiup. Bila tiup, ya, dia akan berbunyi, dan siapa yang dengar bunyi itu, maka itu masuk waktu lah tu.
Itu pun Rasulullah tak terima kerana meniup alat-alat ini adalah menyerupai ajaran agama Yahudi. Jadi untuk mengelakkan fitnah kepada Islam, maka Rasulullah tidak menerima pendapat itu. Mungkin sahabat yang beri pendapat itu mungkin berasal daripada agama Yahudi. Jadi yalah, dia kata benda tu nampak macam berkesan kan, bila panggil-panggil tu, bunyi-bunyi tu orang tahulah itu masuk waktu. Itu pun Rasulullah tak terima. Ada juga yang ketiganya, ya ni kita ringkaskan je lah sejarahnya ni. Yang ketiganya, bunyikan loceng. Kita pun tahu dalam masyarakat kita yang majmuk ini, di mungkin kawasan TTDI ni, walaupun majoritinya Muslim, tapi kita ada juga sahabat-sahabat kita yang mungkin beragama Kristian, beragama Hindu juga, membunyikan loceng pagi-pagi. Kadang kita jogging-jogging tu ada bunyi loceng. Jadi itu loceng, menyerupai ajaran agama lain juga. Jadi menjadikan satu, ini jugalah maknanya beratlah Rasulullah nak terima benda-benda ini kerana menyerupai agama-agama yang sebelumnya. Maka mesyuarat itu habis begitu saja kerana tidak buntu, masing-masing tidak dapat satu keputusan. Rasulullah sendiri pun tidaklah berdoa terus kepada Allah untuk minta sesuatu, apa tu kaedah yang sesuai. Maka masing-masing bersurailah, tidak ada satu keputusan. Pendekkan ceritanya lagi, satu hari ada satu sahabat yang selepas saja berbincang itu balik ke rumah dan masing-masing pun tidur, dan ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Zaid Al-Ansari namanya. Abdullah bin Zaid Al-Ansari, beliau ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermimpi pada satu malam dia didatangi oleh seorang lelaki. Dalam mimpinya itu bertanya kepada beliau, adakah kamu mahu aku ajarkan kamu satu cara yang lebih baik daripada alat ini? Dia dalam mimpi itu, lelaki itu menunjuk alat loceng. Adakah kamu mahu aku ajar kamu yang lebih baik daripada loceng ini untuk memanggil orang untuk solat berjemaah? Sudah tentulah dalam mimpi itu beliau kata, ya, aku memang mahu tahu cara itu kerana kami telah berbincang sebagainya, tapi tak dapat satu keputusan yang betul-betul konkret. Maka lelaki dalam mimpi itu merupakan jelmaan malaikat, mengajarlah Abdullah bin Zaid tadi lafaz-lafaz azan yang kita dengar sehingga hari ini, iaitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sehinggalah akhir. Dan begitu juga diajarkan lafaz iqamah juga untuk memanggil salat berjemaah. Jadi lepas saja Abdullah bin Zaid, lepas saja dia bermimpi itu, dia terkejut dan dia terus berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bercerita kepada Rasulullah tentang mimpinya, kerana dia mimpi tak tahu lagi betul ke tidak. Dia nak buat confirmation. Jumpa Rasulullah, tanya Rasulullah, betul ke ini mimpi ini, takut mainan syaitan ke apa ke? Jadi dia pun cerita pada Rasulullah lafaz-lafaz itu secara jelas, dan Rasulullah pun tersenyum dengan begitu gembira, syukur kepada Allah kerana lafaz yang disebut dalam mimpi itu tidak ada satu pun lafaz yang bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan mensyirikkan Allah dan sebagainya, tidak ada. Lafaz itu baik. Maka Rasulullah kata, mimpi kamu adalah mimpi yang benar. Mimpi kamu adalah mimpi yang benar. Maka Rasulullah SAW tanpa melengah-lengah lagi, kerana ketika itu hampir masuknya waktu subuh, waktu fajar macam kita kan, waktu subuh tadi. Maka Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Zaid yang mimpi tadi itu pergi jumpa seorang lagi sahabat Rasulullah SAW. Siapa namanya tuan-tuan? Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah, tukang azan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketua muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajar lafaz azan tadi. Itulah kita sekarang, masyarakat kita menggunakan jawatan sebagai jawatan Bilal. Sedangkan Bilal itu adalah nama orang. Tapi ialah kita ambil konsep itu. Sebenarnya dalam bahasa Arab tukang azan kita panggil muazzin. Muazzin.
Bilal tu nama orang. Nasib baik tukang azan pertama tu namanya Bilal. Kalau tukang azan pertama tu namanya Yusuf, mungkin jawatannya Imam dan Yusuf kot. Sebab tak Yusuf Tayyub kan. Jadi Imam dan Bilal itu budaya kita lah, tapi sebenarnya muazzin lah kan, tukang azan. Jadi pendekkan lagi ceritanya, dah Rasulullah Abdullah bin Zaid tadi ajarlah Bilal tadi. Jadi berkumandanglah azan di Madinah Al-Munawwarah, satu lafaz yang mereka semua tak pernah dengar sebelum itu, dan mereka bersemangat untuk mendengar lafaz azan itu. Bilal tak pakai mic macam ni tuan-tuan. Kita kalau nak azan tak pakai mic, tak ada siapa pun dengar. Tapi azan Bilal ni, subhanallah, didengar suaranya sehingga ke langit. Subhanallah, kehebatan Bilal yang merupakan seorang hamba abdi sahaja pada zaman jahiliyah, tapi bila masuk saja Islam, beliau menjadi satu manusia yang cukup istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dikatakan dalam riwayat, Bilal ni tapak kakinya Rasulullah boleh dengar ketika peristiwa Isra dan Mi'raj di dalam syurga. Kehebatan Bilal ni lah. Abang kata tukang azan ni pahalanya cukup besar tuan-tuan. Tukang azan jadi muazzin besar pahala ni, kerana memanggil orang solat tu pahalanya cukup besar. Jadi apabila Bilal itu azan, terdengarlah, semua orang dengar, dan salah seorang yang mendengar azan itu juga adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ni bila dengar, dia rasa happy sangat, dia seronok. Dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bagi tahu Rasulullah, aku juga mimpi benda yang sama. Rasulullah lagi happy sebab Umar ni, dia bila dia mimpi ataupun apa sahaja pendapat dia, biasanya bertepatan dengan wahyu Allah. Subhanallah, hebatnya Umar bin Khattab ni. Itu pasal bila dia cerita kat Rasulullah dia mimpi benda sama, memang double confirmation lah. Double confirmation, maknanya mula-mula tu Rasulullah dah confirm dah. Bila kata aku pun mimpi benda sama, maka double confirmation. Maka Rasulullah bertambah seronok, kerana benda itu biasanya Umar ni memang dia punya pendapat atau mimpi dia bertepatan dengan wahyu Allah. Itulah hebatnya Umar bin Khattab. Tu cerita dia. Saya bercerita ni bukan saya punya muka ni. Cerita tentang sejarah itu, betapa hebat kalau kita tahu sejarah itu. Ya Allah, kita tak akan, orang kata apa, bila kita dengar azan tu kita akan hayati betul-betul, hari ni, lepas ni nak cerita pasal makna dia pula. Makna ni mungkin tak adalah lama sangat, tapi saya nak cerita dia punya rahsia tu, nak cerita bila kita tahu makna dia, tahu sejarah dia, masya-Allah, bila kita dengar azan tu kita boleh hayati, kita boleh kita memahami maknanya, dan kita betul-betul khusyuk bila kita mendengar azan, tanpa kita berbuat benda-benda lain kan. Baik, ini buku yang saya gunakan lah. Dulu masa saya datang tu, saya tak bawa buku ni sebab tak ada stok. Ini saya bawa, nanti insyaAllah lepas ini tuan-tuan boleh dapatkan buku ini. Memang saya buat sendiri buku ini, daripada azan iqamah sampai wirid lepas solat berserta dengan maknanya. Baik, kita cerita dulu pasal azan ini. Lafaz azan, kita pun tahulah lafaz azan ni mulanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu ulang lagi sekali, jadi empat kali kan. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Kita tahu makna dia itu, semua orang tahu. Kita angkat takbir solat pun Allahu Akbar, baca takbir raya pun Allahu Akbar, Allahu Akbar kan, kita pun tahu. Tapi kenapa bahasa Arab dia dua perkataan aja, Allahu Akbar, tapi bahasa Melayu dia tiga, bahasa Inggeris dia pun tiga, Allah the Almighty, Allah Maha Besar. Itu yang saya nak cerita tu, rahsia tu. Bukan nak bagi tahu makna. Tuan-tuan lagi hebat, semua orang tahu makna azan ni, awal sampai akhir semua tahu makna. Tiap-tiap hari tengok kat TV, tiap-tiap hari kita tengok kan. Tapi saya nak cerita rahsia dia. Kenapa dia Allah Maha Besar, tapi Arab dia dua je, Allahu Akbar. Itulah cantiknya bahasa Quran ni. Rahsia dia, sebab dia boleh jadi 2 in 1, 3 in 1. Nama Allah itu Allah lah, tapi akbar tu, dalam perkataan akbar tu dia ada dua elemen di situ. Sudah tentu maha tu termasuk dalam perkataan akbar. Dekat mana yang makna dia maha tu? Dekat mana? Dalam banyak-banyak huruf tu. Ni macam cerita Piramli pula kan. Dalam banyak-banyak huruf alif, kaf, ba, ra tu, mana satu yang makna dia maha?
Mana satu makna dia maha? Alif dekat alif kah, atau dekat kaf kah, dekat ba kah, dekat ra kah? Dia macam cerita Piramli ni, dia macam Pak Belalang. Dekat mana? Dekat alif lah. Saya rasa ramai orang tahu dekat alif. Sebab kalau dalam bahasa Arab, suatu perkataan ya, yang bila dia membawa maksud sifat besar tu sifat kan, dan di awal dia ada alif, maka di awal ada alif itulah membawa makna paling, amat, ataupun untuk Allah kita kata maha. Ya, saya yakin nama tuan-tuan ataupun nama anak atau cucu tuan-tuan ada nama Akbar ataupun Ashraf ataupun Akmal. Bila nama-nama macam ini, sebenarnya makna dia, kalau orang tak adalah kita kata maha kan, orang kita kata paling. Itu pasal kalau Akbar, kalau manusia paling besar lah kita kata makna dia. Ataupun Ashraf, saya yakin ada nama anak-anak kita ni Ashraf, ataupun nama kita sendiri Ashraf, maknanya paling mulia. Ashraf itu pasal bila kita selawat pada Nabi, kita kata apa? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashraf paling mulia makna dia. Saya sebut apa lagi tadi? Akmal, paling sempurna. Itu makna kalau nama orang Akmal. Tapi kalau namanya Ikmal, lain maknanya. Arab dia itu lah. Satu A baris atas, satu A baris bawah, lain maknanya. Tapi kalau yang semua yang mula dengan alif dan diikuti dengan adjektif atau kata sifat, seperti inilah tadi, Allahu Akbar, itu maknanya superlatif ataupun maknanya apa? Paling ataupun maha. Itu rahsia dia. Kenapa kita tak sebut Allahu Kabir sahaja? Macam kita baca doa iftitah, akan datang kita belajar doa iftitah, lagi banyak rahsia dia. Allahu Akbaru Kabira kan? Kabir itu besar, tapi kalau Akbar, maha besar. Dia ada maha di situ. Jadi itu rahsia dia, perkataan pertama. Ya, yang pertama. Yang kedua, syahadah. Kita mulakan lepas kita dah cakap dengan Allah, Allah maha besar, kita takbir, lepas itu kita mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Cumanya kadang-kadang itulah, kita dalam bahasa Arab ni kita kena sebut dia betul-betul. Kita tak nak, terutama kalau kita solat, sebab kita baca tahiyat, kalau azan tu dia belum solat lagi, tapi kita, yalah, muazzin pun ambil peranan, dan semua jemaah juga ambil peranan untuk kita betulkan bacaan kita. Asyhadu, ha dia tu kena jelas, tak boleh asyhadu alla, asyhadu. Kalau eyeshadow lain-lain, ibu-ibu tahu tu eyeshadow, tapi ini asyhadu. Kadang-kadang orang baca asyhadu, tertinggal dia punya ha tu. Kalau dalam solat, ditakuti solat tidak sah kerana bacaan syahadah ini sebahagian daripada tahiyat akhir yang merupakan rukun solat. Jadi kita tak nak kita baca salah, maka solat kita tidak sah. Tetapi bila azan, tak adalah sah ke tak sah, cuma kita nak bagi betul, pastikan ha-nya jelas. Asyhadu alla ilaha illallah. Kerana saya dah cakap dah lama, saya selalu cerita dulu, bahasa Arab ni dia sensitif, walaupun bahasanya indah, tapi kalau kita tertinggal satu huruf, dia akan berubah makna dia, totally different daripada makna yang sepatutnya. Kalau asyhadu, aku bersaksi, tapi kalau asyhadu, dah bukan jadi aku bersaksi lagi dah. Pernah tak dengar ayat Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl? Pernah tak tuan dengar ayat Quran tu? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Sedangkan kita nak kata asyhadu ini aku bersaksi, tapi kita kata lebih dahsyat, lebih teruklah tiada Tuhan melainkan Allah. Na'udzubillah min zalik. Walaupun kita tak pernah terniat pun nak sebut macam itu. Itu pentingnya belajar. Nampak benda ni remeh,
Tapi kadang-kadang kita take for granted. Kita baca asalkan bunyi sudahlah ustaz, asyhadu an la ilaha, bunyilah sudah, tak apa. Tapi tak boleh. Kita nak memaknakan solat kita dan juga ibadah kita, biar kita sebut dengan tepat. Aku bersaksi bahawa la ilaha, tiada Tuhan illallah, melainkan Allah ataupun kecuali Allah. Itu pasal kita tak nak. Kadang ada separuh orang bila dia, ialah kita orang Melayu ni macam-macam kan, kreatif. Kadang sebut la ilah, kenapa tak buat gitu, la ilah. Kadang nak marah ke, biar kalau marah sekalipun sebut penuh la ilaha illallah. Jangan sebut la ilah ataupun ho Allah. Kadang ada orang sebut ho Allah, ho Allah. Sebenarnya tu daripada la ilaha illallah. Jangan kita sebut tu suka hati kita je. Tak boleh. Sebut penuh, walaupun kita rasa benda tu kita nak marah orang ke apa, kita la ilaha illallah ataupun la haula wala quwwata. Kadang orang sebut la haula wala saja. La haula wala engkau ni. Tak boleh gitu. La haula wala quwwata illa billah. Sebut penuh. Lepas tu nak marah-marahlah orang tu. Kadang tak sebab marah, hati dah sejuk sebab dia zikir. Sebab kita sebut separuh-separuh. Bila zikir-zikir ni kita sebut separuh-separuh, kita ingat benda tu just satu expression saja kan, tapi dia ada zikir. Zikir ni kita sebut separuh, dia jadi makna dia akan lari. Sebut la ilah, dia tiada Tuhan, dah tak boleh. La haula wala, salah juga. Tiada kekuatan di muka bumi ni, tak boleh kata gitu. Sebab la haula wala quwata illa billah, tiada kekuatan melainkan Allah. Jadi zikir-zikir tu kalau kita sebut, jangan kita sebut separuh-separuh. Dia akan menyebabkan makna dia lari, dan takut-takut kita jatuh syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahaya sekali. Itu pentingnya kita belajar tuan-tuan, walaupun dia remeh. Okey, asyhadu an la ilaha illallah, itulah saya dah cerita tadi ya, secara ringkasnya. Yang penting asyhadu itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama juga ya, aku bersaksi. Kalau dulu-dulu, zaman dulu orang terjemah apa? Aku naik saksi, betul tak? Kalau zaman-zaman dulu kat TV kita tu dia, aku naik saksi. Tu hebat tu. Kalau terjemahan dulu ni hebat lah, zaman-zaman dulu kala kan. Tapi sebenarnya dia tak ada naik. Dia tak ada naik, dia tak ada turun. Dia memang aku bersaksi saja. Dia tak ada aku naik saksi, tak ada. Jadi kita dah betul lah. Saya tengok sekarang TV semua dah betul lah. Okey lah. Itu mungkin zaman-zaman dulu kan. Sekarang tak ada lah, aku bersaksi lah. Jadi bila aku bersaksi tu, anna Muhammadar Rasulullah. Selalu orang tanya saya, apa beza Muhammadar Rasulullah dengan Muhammadur Rasulullah? Sebelum tuan-tuan tanya, saya jawab dah siap. Muhammadar Rasulullah dengan Muhammadur Rasulullah. Ada orang kata sama je makna dia. Betul, makna dia sama. Tapi kalau kita sebut tak ada asyhadu, dia akan jadi Muhammadur Rasulullah. Contoh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak ada asyhadu kat depan, asyhadu anna tu tak ada, maka dia akan jadi Muhammadur Rasulullah, kerana dia ada kaitan dengan tata bahasa Arab. Benda baris ni kita tak boleh buat main dalam bahasa Arab. Sebab dia, bahasa Quran ni, dia baris tu bukan sekadar untuk aksesori atau perhiasan atau nak mudah baca saja. Baris-baris tu, terutama baris-baris hujung, especially baris-baris hujung ni, merupakan tata bahasa Arab, grammar. Jadi kita tak boleh suka hati baca suka hati kita, tak boleh. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau kita nak baca asyhadu an la ilaha illallah, yang first part tu tak ada masalah. Second part tu kita kena baca baris atas, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa sebab dia? Sebelum perkataan Muhammad ada perkataan anna. Asyhadu anna. Anna ni maknanya bahawasanya. Dalam tata bahasa Al-Quran, anna ini bila dia datang selepas perkataan anna, dia ujung dia kena baris atas, anna Muhammadah. Kalau kita jumpa dalam Quran, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan baca innallaha, biasa mana ada? Cari dalam Quran, ada tak ayat innallahu? Kalau ada, tunjuk kat saya kerat jari saya kalau ada. Ustaz berani cakap sebab memang tak ada. Ya, kalau ada tak berani juga. Lepas anna atau inna, dia akan baris atas, innallaha ma'as sabirin. Innallaha
ghafurur rahim. Dia mesti bari atas lepas inna. Sebab inna ni maknanya bahawasanya atau sesungguhnya. Mana-mana ayat kalau ada anna lepas dia mesti baris atas. Itu cantiknya bahasa Al-Quran, ya. Dia fix, dia punya grammar dia fix. Sebab kita punya dewan bahasa dan pustaka dalam bahasa Al-Quran adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita bahasa Melayu, dewan bahasa pustaka terletak di KL sana, jalan dekat jalan dewan bahasa kan. Tapi kalau bahasa Arab dia tak ada bangunan, dia punya rujukan dia Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam Quran itulah kita rujuk tata bahasa, ya. Baik, lepas tu apa? Kita cerita ringkas. Hayya 'alas salah. Apa maknanya? Semua orang tahu. Marilah menunaikan salat. Bila kita sebut hayya, mari, jom, kita sebut jom, bahasa kita jom, jom kita pergi pasar, jom kita pergi jalan, jom pergi open house, Bila kita sebut jom atau mari dalam bahasa kita, bahasa biasa, adakah benda itu wajib kita buat? Saya tanya pada tuan-tuan, wajib tak kita buat? Kata jom kita pergi, atau jomlah kita pergi sini-sini. Kadang mungkin isteri kita ke suami kita kata, malas lah abang nak pergilah pergi dengan kawan-kawan ke apa ke, malas lah abang nak duduk rumah je, malas lah saya nak ikut kan. Bila kita kata jom ni tak semestinya kan, tak semesti kita kena ikut. Tapi beza dengan hayya 'alas salah. Walaupun hayya ni dia makna dia ialah mari. Tetapi ini mari ni bukan mari sebarang-sebarang. Ini bukan ajak-ajak ayam. Ini mari yang betul-betul Allah suruh kita buat. Mari menunaikan salat. Bunyinya mari, bunyinya lembut, tetapi ada ketegasan di situ. Macam mana kita nak tahu dia tegas kat situ? Dalam lafaz 3 perkataan itu, hayya 'alas salah. Tuan-tuan rasa kat mana menunjukkan ketegasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketiga-tiga lafaz itu? Sebelum saya nak cerita ketegasan tu, perkataan hayya tu sendiri pun istimewa. Tak ada mana-mana bahasa dalam dunia ni dia kacukkan di antara noun dan verb. Noun, tahulah noun kata nama, Kalau bahasa Arab kita panggil isim. Verb adalah kata kerja, perbuatan. Mana ada dalam dunia ni? Bahasa Inggeris kita belajar, tuan-tuan expert bahasa English, Tidak ada noun dan verb kacukkan, tidak ada. Macam saya kacukkan lah, saya dah cerita dulu, Cina dengan Melayu jadi Arab saya ni. Bapak saya Cina, mak saya Melayu, kacukkan, mix. Tapi dalam bahasa tidak ada kacukkan bahasa kata kerja campur dengan kata nama, ataupun noun campur dengan verb. Tidak ada dalam mana-mana bahasa kecuali bahasa Arab. Hayya ini adalah kacukkan, tuan-tuan. Sebab hayya ni, lafaz dia, kita sebut hayya tu, dia adalah noun, nama. Sebab dia nama orang Arab memang ada hayya. Memang ada, saya jumpa memang ada perempuan nama hayya. Tapi meaning dia, makna dia, apa makna tadi? Marilah. Maknanya mengajak. Mengajak tu satu verb, satu benda yang suruhan. Nampak tak cantik bahasa Arab? Kita sebut satu lagi perkataan, tiap-tiap hari kita sebut perkataan ini, tuan-tuan tak perasan benda itu adalah kacukkan di antara noun dan verb. Apa dia? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa tuan-tuan sebut lepas tu? Amin. Siapa nama Amin kat sini? Angkat tangan. Kalau perempuan Aminah. Perempuan tak ada Amin, mungkin nama ayah ke kan, nama atuk kita ke, ataupun nama kita sendiri Amin. Amin nama orang, nama. Tapi apa makna dia, tuan-tuan? Kita baca doa amin, amin, baca doa kunut tadi amin, lepas solat baca doa lagi amin. Amin tu ada macam nama orang, tapi meaning dia apa? Perkenankanlah doa kami. Subhanallah, ini cantik bahasa Arab, bahasa Quran, iaitu luarannya noun, isinya verb. Macam makan durian lah, luarnya duri, mana ada orang makan duri, orang makan isinya. Isi itu yang sedap. Begitu juga bahasa Al-Quran ni, luarannya nama, dalamannya verb. Subhanallah, tidak ada dalam mana-mana bahasa di dunia ini. Okey, kita teruskanlah, masa pun dah hampir terbatas ni, saya tak nak lambat macam dululah, kita awal sikit lah. Hayya 'ala salat. Saya kata ketegasan tu apa? Ketegasannya pada perkataan ala.
hayya ala. Jadi ala dah tak ada pilihan lain. Hayya ustaz dah cerita dah tadi. Solat dah. Maknanya tengah-tengah itulah yang menunjukkan ketegasannya. Sebab dalam bahasa Al-Quran, apabila sesuatu perkataan itu dia ada ala di tengah-tengah, itu menunjukkan kewajipan yang memang kita kena buat. Walaupun Allah tak sebut direct solat kamu, tak ada. Allah sebut mari menunaikan solat, tetapi ala tu bukan maknanya menunaikan. Ala ini adalah satu benda yang kalau kita nampak perkataan ala dalam bahasa Arab di awal-awal ayat, ia menunjukkan satu apa orang kata, tanggungjawab ataupun kewajipan. Kita punya obligation, kita kena buat benda tu. Walaupun lafaznya cuma nampak begitu lembut dan begitu apa kan, sopan saja lafaz itu, tak nampak begitu keras, tapi bila ada ala di tengah-tengah, itu menunjukkan satu yang wajib. Subhanallah, itu cantik, lembut tetapi tegas. Kedua, hayya 'alal falah. Kenapa disebut solat sembahyang, lepas tu disebut kejayaan? Kenapa tak sebut benda lain? Sebab orang yang menjaga solatnya, dia akan mendapat kejayaan. Ini bukan kejayaan dunia, tuan-tuan. Ini adalah kejayaan hakiki, iaitu jannah, syurga. Itu sebut hayya 'alal falah. Tapi nak ceritalah sikit bahasa Arab ni, tapi saya rasa mana-mana muazzin tak buat benda ni. Hayya 'alal falah, jangan baca hayya 'alal falah, jangan disabdukan lam tu. Hayya 'alal falah, ejaan dia exactly sama, cuma falah kejayaan. Tapi kalau falah ada sabdu, apa makna tuan-tuan? Siapa yang pandai bahasa Arab sini? Petani, farmer. Jangan hayya 'alal falah, jangan. Nak buat satu yang kreatif pula, tambah sabdu pula ke atas. Patutlah tengah azan masih lagi bercocok tanam di luar rumah. Rupanya dia kata, muazzin kata jom kita bercocok tanam. Jangan begitu sajalah, saya bergurau. Tapi hayya, memang ejaan ni exactly, tuan-tuan. Ejaan ni exactly, wallahi memang ejaan ni gitu, exactly. Tetapi dia ada sabdu kat lam. Tapi tak adalah muazzin tak buat gitu. Jadi hayya 'alal falah saja, tidak ada sabdu, tapi ejaan ni memang sama. Petani mana. Baik, saya terus masuk saja. Kita campur juga dengan qad qamatis salah, azan dengan iqamah tu lebih kurang. Cuma saya teruslah, saya tak nak ulang balik. Saya ambil terus qad qamatis salah tu kan, qad qamatis salah, itu pun rahsia juga besar tu. Qad maknanya sesungguhnya, qamat, itu orang Melayu sebut qamat tu dia ambil kat tengah-tengah tu. Qamat ni kalau dalam bahasa Al-Quran, dia merupakan kita panggil fi'il madhi, ataupun dalam bahasa orang putihnya kita panggil past tense. Maknanya benda dah lepas, benda dah lepas. Bahasa Arab kita panggil fi'il madhi. As-salah, salah lah. Cuba kita imagine, kita baca qamat itu, kita iqamah, Bilal kita iqamat sebelum solat ke selepas solat? Pelik lah kalau qamat lepas solat, sebelum solat. Tapi kenapa dalam lafaz itu dia menggunakan past tense? Sesungguhnya telah didirikan solat. Itu makna sebenar dia tau. Sesungguhnya telah didirikan solat. Kalau telah ni dah sudah lah. Tapi belum lagi, sekejap lagi baru nak sembahyang, baru nak angkat takbir ni. Macam mana tu ya? Pernah tak kita terfikir benda tu? Tak pernah fikir pun. Ustaz sebelum ni solat je lah, dengar-dengar tu solat je lah kan. Tak pernah lah kita fikir pun benda tu. Cuba kita ingat balik, bila kita buka puasa hari tu, apa doa kita baca? Yang normal lah, bacaan biasa, doa. Walaupun ada doa yang lebih sunnah lagi, tapi tak apa, kita biasa baca tu. Saya pun baca tu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, kan? Antara lafaz yang menarik di ujung sekali tu, wa ala rizqika aftartu, atas rezeki engkau kami telah berbuka. Kita baca doa tu setelah berbuka ke sebelum berbuka? Sebelum. Tapi kenapa kita menggunakan lafaz past tense di situ? Inilah cantiknya bahasa Quran. Benda yang memang dah dekat-dekat nak berlaku, maka dibolehkan menggunakan past tense.
ataupun dalam bahasa Arab dipanggil at-taqrib, karib-karib, kawan karib. Takrib ni makna dah dekat nak berlaku betul-betul, sekejap lagi memang betul-betul nak berlaku dah, maka dibolehkan menggunakan past tense ataupun fi'il madhi. Sedangkan kita selalu sebut selawat Nabi, kita sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Salat tu past tense tuan-tuan, salam tu past tense tuan-tuan. Kita jangan tahu SAW je. Itu salat tu past tense, salam tu past tense. Ya, kita sebut radhiyallahu anhu dengan nama sahabat past tense juga. Dengan nama Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga past tense juga. Kan? Itu past tense. Kita banyak baca doa ni banyak past tense sebenarnya. Sebab apa? Memang dalam bahasa Arab past tense ni, fi'il madhi atau kata kerja yang telah berlaku ni, dia boleh untuk dibaca doa. Itu cantik bahasa Arab. Jadi macam tu juga nak solat, kita baca qad qamatis salat, walaupun maknanya telah solat, tapi sebenarnya belum lagi, baru nak jadi. Cantik kan baca Al-Quran ni. Kemudian second lastnya, as-salatu khairum minan naum. Tu saya sebut sekali lah ya, campur situ. As-salatu khairum minan naum. Satu lafaz yang cukup cantik, ringkas, maknanya begitu hebat. Salat lebih baik daripada tidur. Ini hanya kita baca bila azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Cuma kita nak betulkan sikit makhraj lah. Sebab ada di sini tidaklah saya rasa ada serta-serta masjid saya dengar bila azan, as-salatu khairum minan naum. Salat tak ada masalah, min tak ada masalah, naum tak ada masalah, tapi masalah dekat khair tu. Sebab Arab ni khair dia kha. Sebab khair ni maknanya lebih baik. Macam nama orang lah, khairi, khairuddin, khair kan. Bila khairi makna baik. Tapi bila kita dah buang titik kha dia jadi ha, dia dah tak jadi baik kan. Jadi apa tu? Dia jadi heran. Patutlah solat heran aku, patut tak tidur tarik selimut lagi, dengar azan tarik selimut lagi. Sebab bila kita sebut hairun, dia jadi heran. Mana heran? Kita Melayu sebut heran. Kataan Melayu ni banyak Arab tau sebenarnya. Bila kita heran aku tengok kau ni lah, heran tu hairun lah. Jadi jangan tersalah lah bila azan, as-salatu khairum minan naum. Kha titiknya itu bahasa Arab ni very sensitive. Kalau salah titik dia akan totally different makna dia. Kalau setakat baik, hampir baik, okey lagi. Ini daripada baik jadi heran lagi teruk. Itu kena jaga-jaga ya. Ini bukan kita nak fokus pada muazzin sajalah. Sama-sama kita betulkan bacaan solat kita ya. Lepas tu habis sekali, akhir sekali samalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha Besar dan la ilaha illallah. Cantik lafaz azan ni. Di awalnya kita mengakui kebesaran Allah, kita syahadah, dekat ujung pun menutupnya pun dengan kebesaran Allah dan juga dengan syahadah. Kehebatan azan ini tuan-tuan, bergemang bulu roma saya sendiri yang bercerita. Tak tahulah tuan-tuan yang mendengar ada rasa tak getaran vibration dia tu kan, kerana azan ni cukup cantik. Nak dapat azan ni bukan senang tuan-tuan. Kita hargailah azan ini ya, dengan sebaik yang mungkin. Bukan nak hargai itu nak bagi dia sijil penghargaan, bukan. Menghargai ini maknanya memahami, mendengar, khusyuk. Lepas dah kita dengar azan, kita baca doa lepas azan. InsyaAllah akan datang kita sambung dengan doa lepas azan pula. Itu pun cantik sekali ya. Apa rahsia dia? Tunggulah akan datang. Cerita sekarang tak surprise pula kan. Kita tunggu insyaAllah pada masa akan datang ya. Jadi saya rasa itulah saya dapat kongsi hari ini insyaAllah. Ada nak tanya apa-apa ke pasal azan? Tak ada ya. Semua hebat ni, semua faham lah insyaAllah ya. Jadi insyaAllah seperti biasa tuan-tuan, siapa yang hari tu ada juga Ustaz Azmi tanya saya, ada jemaah tak sempat nak beli buku itu ataupun buku habis. Saya pun tak sangka bawa sikit je habis semua. Jadi siapa yang nak ada, saya bawa hari ni lagi buku saya ya. Seperti biasalah, yang pertama yang doa inilah yang tuan-tuan minta hari tu kan, doa yang daripada Al-Quran dan hadis. Walaupun buku ini sebenarnya buku umrah, tetapi dalam dia tu yang menarik sekali ada doa-doa daripada Al-Quran dan hadis. Jadi ini siapa-siapa yang belum kesempatan dapat itu boleh jumpa saya lepas ini. Dan yang kedua ialah inilah yang saya memang tak bawa hari itu, memang tak ada stok. Jadi alhamdulillah yang ini memang laris sangat. Sebab yang tadilah
InsyaAllah kalau akan datang kita sambung kuliah-kuliah bulanan kita akan guna buku ini. Jadi tuan-tuan adalah rujukan nak tengok kan perkataan dia sebagai kita. Kalau kita sebut aja tak tengok perkataan dia susah juga. Jadi saya bawalah buku ini untuk panduan kita. Mari menghayati bacaan doa dan solat fardu, buku kedua. Dan buku ketiga ini yang skrip radio IKIM yang saya ajar di IKIM FM. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat juga boleh, kadang ramai yang kata dengar tapi tak sempat nak salin dan sebagainya, maka saya sediakan buku ini juga. Dan yang keempat, saya ada 5 buku tapi satu lagi tu tak ada lah stok dia. Yang ini buku motivasi. Tahu anak-anak kita sekarang nak menghadapi peperiksaan dan sebagainya, boleh hadiahkan untuk anak-anak kita. Buku ni sangat mudah bacaannya untuk memberi motivasi lah pada anak-anak, kepada kita juga orang dewasa boleh baca buku ini. Yang biasa beli buku ini sampai daripada budak sekolah rendah sebab bahasa dia very simple, kerana dia buku motivasi Islam. Macam mana saya boleh berjaya, saya cerita dengan tuan-tuan dulu, boleh dapat PhD dalam usia 33 tahun dalam bidang bahasa Arab di Malaysia saja. Saya tak pernah belajar luar negara, Alhamdulillah. Jadi itu saya kongsikan dengan masyarakat. Ini buku saya pertama sebenarnya yang saya buat lepas saya dapat PhD. Saya nak kongsi dengan masyarakat macam mana saya boleh dapat PhD seawal usia itu. Jadi insyaAllah lah siapa yang berminat untuk dapat buku-buku saya ni boleh jumpa saya selepas ini. Jadi saya ucap terima kasih kerana sudi memanggil saya. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Yang baik semua daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.